بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca kitab Talbisul Iblis karangan Ibnu Jauzi, suka untuk saya mengajak terutama diri saya sendiri dan juga tuan-tuan, marilah sama-sama kita merenung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, dan hadis ini hasanun sahih. Kita sekalian, apa makna hasan sahih? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di antara salah satu pendapatnya adalah apabila satu hadis itu dikumpulkan banyak riwayat, banyak jalan, maka ada di antara riwayat tersebut dinilai sahih dan ada riwayat yang lain dinilai hasan. Kalau Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahawa hadis hasan sahih itulah makna yang disebut oleh Al-Imam Tirmizi, walaupun ada tafsiran-tafsiran lain. Dalam satu hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmizi melalui sanad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibni Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك به شيئا لأتيتك بقرابه مغفرة. Hadis hasan sahih. Apa maksud dia, tuan-tuan? Satu hari Nabi SAW pernah bersabda, Allah berfirman. Maknanya hadis yang saya dah sebut ini adalah hadithun kursi. Makna daripada Allah, lafaznya dikeluarkan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ibni Adam, wahai anak-anak Adam. Siapa? Saya dan juga tuan-tuan. Kita termasuk daripada hadis ini. Kita termasuk dalam hadis ini. Ya ibni Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka. Yang bermaksud, wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa dan mengharap kepadaku, maknanya dia rajin berdoa kepada Allah. Bila dia berdoa, dia mengharapkan doa dan amal ibadat dia diterima oleh Allah SWT. Ini pengharapan daripada seorang hamba kepada Tuhan. Dia berdoa dan dia mengharapkan kepada Tuhan Rabbul Jalil. Maka kata Nabi SAW, Allah akan mengampuni doanya, yang mengampuni dosanya. Dan daripada aku, wala ubali, dan aku tidak peduli. Maknanya, kalau dia istiqamah, kalau dia berdoa dengan penuh keikhlasan kepada Allah, aku akan mengabulkan doanya, wala ubali. Aku tak kira, aku tak peduli. Ya ibni Adam, wahai anak Adam, innaka law, apa dia? Wahai anak Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama. Wahai anak Adam, jika sekiranya seandai dosamu setinggi langit. Dosa apa sampai tinggi langit ni?
Dosa apa yang dia buat ni? Banyak sangat ni. Dan dosa jenis apa? Nabi SAW kata Allah buat perumpamaan seumpama bumi dengan langit tingginya. Dan jika sekiranya dia memohon keampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Ghafartu laka wala ubali. Aku akan berikan keampunanku kepada dia dan aku tak kira. Ya ibni Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya. Wahai anak-anak Adam, jika sekiranya dia datang bertemu dengan aku dalam keadaan dosa sepenuh bumi, Allahu Akbar. Hak tinggi langit, hak tadi ni tinggi langit, ni dosa sepenuh bumi. Kita tak payah kita tengok jauh, kita tengok qaryah Masjid Bukhari ni cukup dah. Berapa banyak surau yang duduk di bawah Masjid Bukhari ni, banyak surau di bawah ni. Besar qaryah ni. Tak payah kita tengok jauh, kita tengok Al-Ustaz ni pun cukup dah tuan-tuan. Besar ni Al-Ustaz ni pun, Kedahnya, Malaysianya besar. Ini dosa yang memenuhi sebuah bumi. Dan ni hadis ni tuan-tuan, hadis makbul, hadis hasan sahih. Maka Nabi beritahu bahawa kalaulah dia memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa dia. Tetapi syarat, la tusyriku bihi syai'ah. Yang penting dia tidak mensyirikkan Tuhan, dia tidak mensyirikkan Allah. La ataituka biqarabihi maghfiratan, maka nescaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, apa pengajaran ringkas daripada hadis ini? Yang pertama, Nabi nak bagi tahu bahawa ini sifat Tuhan, ini sifat Allah. Jadi ingat dalam satu hadis direkodkan oleh Imam Muslim, ketika mana seorang sahabat Nabi yang bernama Dhimat Al-Azdi, dia bertanya kepada Nabi tentang dia nak berubat Nabi SAW, dia nak berubat. Maka Nabi membaca, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nabi baca ayat itu, yang bermaksud jika sekiranya Allah nak berikan hidayah kepada seseorang hamba, maka siapa pun tidak dapat menghalangnya, siapa pun tidak dapat menyesatkan dia. Dan ini membawa bukti bahawa inilah sifat Allah, inilah sifat Tuhan kita. Allah memberikan keampunan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan mukadimah yang ringkas itu memberi manfaat yang banyak kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada malam ini, kitab Talbisul Iblis karangan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tuan-tuan sekalian, pada muka surat 53. Tuan-tuan sekalian, pada pertemuan lepas kita dah cerita bagaimana muslihat iblis ni tuan-tuan, golongan yang sustaya ini merujuk kepada seorang individu yang ia berpendapat bahawa hakikat ini tidak ada nilainya. Maknanya kita ikhtiar ke, kita berusaha ataupun tidak, semua itu telah ditentukan oleh Tuhan. Maknanya dia kembali kepada Tuhan. Seolah tidak ada langsung af'alul ibad ataupun ikhtiar daripada hamba Allah SWT. Sebab itu kata Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dia menyebut bahawa perumpamaan orang yang melakukan ibadat, memohon rahmat daripada Tuhan, seumpama seperti seorang petani. Petani ni kalau dia tanam satu pokok, dia nak hasil yang baik, dia nak buah yang berkualiti, dan dia perlu membayar ataupun dia perlu membeli baja-baja yang berkualiti. Ya, dia perlu menjaga konsisten dengan istiqamah untuk siram supaya hasilnya baik. Begitulah apabila seorang hamba Allah itu dia nak hidayah daripada Allah, dia kena berusaha. Ada orang bila orang ajak dia, jom kita pergi kuliah ilmu, dia kata tak dapat hidayah lagi, tak sampai seru. Yang kita duk tengok, ada duk perhati, duk lepak kedai kopi sampai 2-3 pagi, kan? Bila orang ajak dia pergi kuliah ilmu, dia kata tak sampai seru lagi, tak sampai hidayah. Kita katakan bahawa buah ni tak boleh pakai. Buah ni tak boleh pakai. Yang fahamnya adalah hidayah itu memang betul hak milik Tuhan, tetapi kita kena ikhtiar, kita kena berusaha untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, tuan-tuan sekalian, muka surat 53 ini kita membahaskan tentang bagaimana muslihat iblis terhadap orang-orang etis. Rupanya tuan-tuan sekalian, ada di kalangan manusia ni, mereka dia tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Ya, walaupun kita faham bahawa agama yang terdapat dekat dunia ni tuan-tuan, beratus banyak agama dekat dunia ni. Bahkan ada satu subjek khusus ustaz-ustaz kita mesti kena mengaji, disebut adyanul muqaranah, perbandingan agama. Dia kena mengaji. Nah, agama Yahudi, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha. Ustaz-ustaz kena mengaji yang ni. Supaya apa? Supaya ia dapat membedakan di antara mana satu akidah yang sahih dan akidah yang batil. Dan yang paling pelik lagi tuan-tuan sekalian, ada satu kelompok manusia yang mana mereka langsung tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Oh, yang ni lagi dahsyat. Baik, kita tengok. Iblis telah membisikkan kepada sekian banyak manusia bahawa di sana tidak ada Tuhan dan pencipta. Segala benda yang ada berlaku tanpa pencipta, maka tidak mengenal pencipta dengan menggunakan alat indera dan tidak pula akal. Kerana itu mereka mengingkari sang pencipta. Adakah seseorang berjalan di sebuah tanah lapang yang tidak ada bangunan sama sekali, lalu beberapa saat kemudian dia berbalik dan mendapatkan sebuah dinding tidak jauh dari tempatnya? Tentunya di sana ada seseorang yang membangunkannya. Ibnu Jauzi dia buat main satu cerita tentang orang yang tak percaya tentang kewujudan Tuhan ni, gunakan akal untuk memikirkan perkara tersebut. Gunakan akal yang Allah berikan kewarasan ini untuk memikirkan kewujudan Tuhan ini, dengan melihat bahawa ya, sebuah bangunan, bila kita berjalan kat padang pasir, kita berjalan, kita tengok padang pasir lapang, tak ada bangunan apa. Tapi bila kita pergi ke depan sikit, kita tengok ada sebuah rumah yang didiri dengan bangunan, dengan adanya dinding-dinding, dengan adanya tanah yang berhampar luas, yang adanya bangunan-bangunan, tiang-tiang yang mengagungkan. Maka soalannya, siapa yang buat bangunan tersebut? Walaupun kita tak tahu siapa penghuni rumah tu, walaupun kita tidak tahu siapa tuan rumah gerangan tersebut, tetapi cukup ia membukti bahawa ada orang yang mencipta rumah di tengah-tengah padang pasir. Maka itu persoalan yang perlu untuk kita fikir bahawa logik orang-orang ateism ini dia tak boleh pakai. Mengatakan bahawa bumi ini terjadi dengan sendirinya. Ada kata bumi ini jadi sendiri. Nak jadi macam mana tuan-tuan? Ya, laut dengan pasang surutnya, peredaran langit dan bumi, ya, bulan bintang beredaran dengan penuh disiplin, dengan penuh munazam, ribuan tahun, bahkan ratusan juta tahun. Bumi ini ya bergerak melalui dengan sistem-sistemnya yang tersusun. Maka soalannya, siapa yang buat bumi ini? Nah, ada orang kata bumi ini jadi sendiri. Kalau jadi sendiri, dia tidak akan jadi bumi secara tersusun sebegini rupa. Ia tidak mempunyai sistem-sistem yang betul dan sebagainya. Maka pastinya Tuhan ada yang menciptanya, ialah Tuhan di bawah pentadbiran Allah SWT. Ya, dan mana Tuhan ini maha bijaksana, maha berkuasa, dan segala maklumat di bawah pantauan Allah SWT. Ya, ini golongan ni tuan-tuan sekalian. Ya, dan mereka ini tertipu. Mereka ini tertipu dengan beritan iblis. Ya, sebab tu mereka apabila tidak ada diri bertuhan, ini masalah. Dia hanya sekadar hidup di dunia saja. Dia nak mengecapi kejayaan di dunia sahaja, tanpa dia mengetahui bahawa Tuhan, kewujudan Allah, kewujudan Tuhan, dan segala amalannya akan dinilai oleh Allah SWT di hari akhirat esok. Pokok ateism ini, dia tak percaya tentang hari kebangkitan esok. Sebab tu mereka hidup dekat dunia. Kalau mereka berputus asa dengan dunia ini, maka mereka akan mencari jalan singkat. Golongan-golongan yang tidak ada diri bertuhan ini, dia akan cari jalan singkat. Kenapa? Kerana dia berpendapat bahawa dunia inilah kehidupan yang sebenar-benarnya.
Kalau gagal kita dekat dunia, maka gagallah kita untuk selama-lamanya. Itu kefahaman orang yang tak percaya tentang hari kebangkitan. Dia tak percaya tentang adanya kewujudan Tuhan. Ya, Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal basar wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Sadaqallahul azim. Ini dalilnya yang bermaksud, katakanlah siapakah yang memberi rezeki kepadamu di langit dan bumi. Allah tanya kita, orang yang tak percaya tentang Tuhan ni, yang tak percaya tentang kewujudan Allah yang Azza wa Jal, Allah tanya kita, siapa yang bagi rezeki dekat hang ni? Nah, langit dan bumi. Atau siapakah yang berkuasa mencipta pendengaran dan penglihatan? Ni hak cipta langit, ya hak cipta telinga kita, hak cipta mata kita ni. Siapa yang cipta? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup? Daripada mati dihidupkan kembali. Siapa yang buat tu? Dan siapakah yang mengatur segala urusan kalian? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Allah jentik hati kita. Allah jentik hati manusia ini supaya berfikir di atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan atheism. Saya tak baca habis tuan-tuan. Kita ambil poin-poin penting sahaja daripada perbahasan ini. Nah, baik. Habis. Kita tengok tuan-tuan. Saya bergerak jauh sikit daripada muka surat 53 ini pergi ke muka surat 110. Sebab saya dah tengok tajuk-tajuk daripada 53 sampai 110 ini, maknanya tajuk-tajuk ini dia bukan maknanya dia tak kena dengan kita lah. Maknanya ada tajuk yang kena dengan kita tu kita fokus. Sebab nak habis sampai 5 khatim muka surat ni mungkin banyak. Saya fokus kepada tajuk-tajuk yang dekat dengan kita. Sebab dalam perbahasan daripada muka surat 53 sampai 110 ini ada dia membahaskan tentang bagaimana tipu muslihat kepada orang yang menyembah api. Mungkin tak ada kot kita lihat menyembah api, kan? Golongan muslihat kepada kelompok-kelompok mereka yang seperti golongan Nasrani dan sebagainya. Maka orang yang mendengar kuliah ini mungkin di kalangan ramai orang Islam, ya, maka saya berfokus kepada tajuk-tajuk yang dekat dengan kita. Baik, kita tengok tuan-tuan sekalian muka surat 110. Itu bab muslihat iblis terhadap orang-orang yang mengingkari kebangkitan sesudah kematian. Ada yang tak percaya. Ya, golongan yang tak percaya tentang orang akan di hari kebangkitan esok. Hari ini disebut oleh Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, iaitu iblis mampu memperdayakan sekian banyak manusia sehingga di antara mereka ada yang mengingkari kebangkitan dan menganggapnya sesuatu mustahil. Pendapat mereka ini didokong dengan dua subhat, dua masalah, dua muskil. Yang mana mereka diperdaya oleh kelemahan materi, kelemahan dengan maknanya dengan benda, dengan yang kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Kerana bahagian-bahagian tubuh sudah berciciran dalam tanah dan tidak mungkin dihimpunkan kembali, maka mereka berkata, binatang biasa memakan binatang, lalu bagaimana mungkin ini dapat dikembalikan lagi? Maknanya apa? Ibnu Jauzi dia bermain satu cara iblis, dia merosakkan manusia ni dengan cara hampa jangan nak percaya hari kebangkitan esok. Buktinya apa? Hampa tengok binatang pun kalau dia mati, ya, akan reput. Binatang akan dimakan dengan binatang yang lain. Maka binatang tu kalau dibiarkan begitu saja, mungkin akan tinggal reput macam tu, ya, akan tinggal tulang dan sebagainya. Maka golongan yang tak percaya tentang hari kebangkitan, dia memikirkan tentang luaran saja. Dia memikirkan luaran saja. Maksudnya apa? Kalau kita mati esok, ni kulit-kulit kita ni akan reput. Kita akan tinggal tulang saja, mata kita pun tak ada dah, dan kita pun tak boleh bangun. Macam mana kita nak percaya tentang hari kebangkitan? Ini cara suntikan halus iblis dan syaitan untuk menggugat hati kita.
Bagaimana kita nak percaya dalam soal ini? Melainkan hal-hal ini disebut dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang perkara-perkara ghaibiyat. Perkara-perkara yang kita tidak tahu. Hal ini kita beriman sungguh-sungguh tentang apa yang Allah dan Quran dan Nabi cerita dekat kita. Nah, itu dah tuan-tuan sekalian. Sebab tu dalam hal ini Allah pernah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba wa 'idhaman annakum mukhrajun. Yang bermaksud, apakah yang menjanjikan kepada kalian bahawa kamu telah mati dan telah menjadi tanah serta tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kubur kamu. Dia tanya, wa qalu a idza dhalalna fil ardi inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Dalam surah Sajdah ayat yang ke-10, apabila kami telah lenyap, yakni hancur di dalam tanah, maka kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Dia tanya Allah. Dia tanya, betul ke ni badan kita ni dah pecah dah, tiba-tiba nak bangkit balik ni lagu mana? Itu golongan yang tak percaya tentang alam barzakh, tuan-tuan. Lalu kita dahulu mereka membongkar tanah perkuburan orang Islam. Dia bongkar, dia kata mana alam barzakh? Dia bongkar kubur orang-orang Islam. Dia tengok mana ada alam barzakh. Kami tengok tidak ada apa pun. Dia tak faham bahawa alam barzakh itu ialah alam ghaibiyat, alam ruh, yakni alam ghaibiyat yang dia tidak faham. Melainkan hal ini dicerita melalui Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, sekali kita akan tengok, tuan-tuan sekalian. Ada salah satu cara juga iblis dia tipu kita, menganggap orang-orang yang menganggap adanya penitisan roh. Maknanya roh kita ni bila kita mati dia boleh hidup kembali. Ada, tuan-tuan. Hak faham lagu tu. Roh kita ni bila dah mati, roh ni dia boleh pindah pergi ke orang lain, dia boleh pindah pergi ke ular, dia boleh pindah pergi ke burung, dia boleh pindah kepada binatang-binatang lain. Ni ada dalam kitab Talbisul Iblis karena Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih. Kita akan tengok sekali. Kita akan cerita dulu. Saya sebut bahawa dalam pembahasan ini bagaimana yang dikatakan oleh, begitu pula dikatakan oleh majoriti orang-orang jahiliyah. Di antara mereka ada yang berkata, Rasul memberitahukan bahawa kita akan dibangkitkan. Bagaimana dengan kehidupan bangkai dan tulang berulang? Dia pikir perkara ghaib ni, tuan-tuan, dengan akal dia. Tak boleh. Sebab tu, tuan-tuan ingat dalam ilmu sirah yang disebut dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum Mubarak Furi, ketika mana orang musyrikin Mekah nak lawan berhujah dengan Nabi SAW, dia pergi jumpa dengan seorang pendeta Yahudi di Madinah. Dia jumpa, nak lawan berhujah, nak berdebat dengan Nabi, tak boleh. Dia pergi jumpa golongan Yahudi yang berada di Madinah. Tanya idea, tanya pendapat dia. Pendeta Yahudi dia kata apa? Ni, hampa kalau balik ke Mekah, hampa jumpa Muhammad, hampa tanya dia 3 soalan. Tanya kat dia 3 soalan. Soalan pertama, tanya dia tentang pemuda Ashabul Kahfi. Dia tahu ataupun tidak? Kalau dia tahu, bermaksud dia adalah Rasulullah. Sebab apa? Dalam kitab-kitab Samawi diceritakan tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Pendeta Yahudi ni alim kitab-kitab Samawi. Dia tanya, masakan tidak, Rasul tidak mengetahui kitab-kitab yang terdapat, maklumat-maklumat yang terdapat dalam kitab-kitab Samawi. Tanya dia pasal Ashabul Kahfi. Yang kedua, tanya dia berkaitan dengan lelaki yang bernama Iskandar Dzulkarnain, yang dia mengembara di timur dan di barat. Tanya dia. Kalau dia boleh jawab, itu bermaksud dia memang betul pesuruh Tuhan. Dan yang ketiga, tanya soalan tentang roh. Kalau dia boleh jawab tentang roh, maknanya dia pandai-pandai mereka tentang roh, alam ghaib, maka ia membukti bahawa dia bukan Rasul. Kerana roh adalah maklumat di bawah perbahadaraan Allah SWT. Allah saja yang tahu. Jangan duk pandai-pandai. Rasul pun tidak tahu. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, hal ini disebut dalam kitab Talbisul Iblis. Bagaimana beritan syaitan ini? Ya, iblis dan syaitan cuba untuk merosak hamba-hamba Allah SWT, khususnya orang yang beriman ini,
dia tidak percaya tentang hari kebangkitan pada hari esok. Pada pertemuan-pertemuan yang lepas saya sudah bahas tentang surah Al-Mulk yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah mentakdimkan lafaz al-maut selepas itu al-hayat? Menurut Hamka dalam tafsirnya mengatakan bahawa ini membuktikan bahawa kehidupan yang sebenar adalah kehidupan yang setelah kita mati, Allah bangunkan kita, Allah bangkitkan kita. Itulah kehidupan yang sebenar. Jika kita berjaya di sana, maka berjayalah sehingga akhir hayat. Dan jika kita gagal pada kehidupan itu, maka gagallah kita, teruklah kita pada alam-alam ataupun pada pertemuan-pertemuan yang seterusnya. Wal'iyadzubillah. Tuan muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis kat tu cerita tentang 110 berkaitan dengan orang yang tak percaya tentang hari kebangkitan. Ya, baik. Kita masuk pada buku surat 113. Iaitu bagaimana tipu daya iblis terhadap orang-orang yang menganggap adanya penitisan roh. Saya sebut tadi ni. Mana roh bila kita mati esok, ada orang percaya roh tu boleh pindah pergi ke orang lain. Baik, kita tengok tuan-tuan. Iblis sedang memperdayakan orang-orang yang mengatakan tentang adanya penitisan roh. Menurut mereka, tatkala roh orang-orang baik keluar dari badan, maka ia menyusup ke badan orang baik lainnya. Oh, orang baik mati, roh tu dipindah kepada orang baik. Orang soleh dipindah kepada orang soleh yang lain. Ini kefahaman. Sehingga kan roh itu menjadi tenang. Oh, roh tu jadi bagus, roh tu jadi saleh, roh tu jadi tenang. Sedangkan tatkala roh orang-orang jahat keluar dari badan, maka ia menyusup ke badan orang jahat lainnya yang membuatkan selalu dalam kesukaran. Kumpulan ini muncul pada zaman Fir'aun yang bermusuhan dengan Musa alaihi wassalatu wassalam. Oh, rupanya ideologi pemikiran ini ataupun kepercayaan ini telah ada dan wujud ribu tahun dulu waktu zaman Nabi Musa alaihi salam. Ribu tahun dah orang percaya hak ni. Sebab tu kalau kita tengok bagaimana kepercayaan kepada Firaun, dia lukis Tuhan-Tuhannya dengan burungnya, dengan ularnya, ya, dan itu membukti bahawa roh-roh jahat itu berpindah ke satu binatang yang lain. Abu Qasim Al-Bakhli menuturkan ketika orang-orang yang percaya kepada penitisan roh melihat penderitaan yang dialami anak-anak, binatang-binatang buas dan haiwan apapun, mereka membayangkan bahawa penderitaan itu merupakan penderitaan roh yang sedang menitis ke tubuhnya. Oh, maknanya apa tuan-tuan? Kata para ulama, Al-Bakhli dia mengatakan bahawa contohnya kalaulah seorang ibu ini mengalami penderitaan dia dalam hidup dia. Seorang ibu ni, perempuan ni tuan-tuan, Allah beri ujian berat dekat dia dan juga dia mengalami penderitaan yang teruk dalam hidup dia. Bila dia mati esok, mengikut kepercayaan ini, kepercayaan hak pening ni tuan-tuan, dia percaya bahawa roh tu kalau dia tengok binatang buas, kalau dia tengok kucing ataupun sebagainya mengalirkan air mata, ya, dia beranggapan bahawa binatang itu adalah roh ibunya yang menderita. Ini bukan saya kata tuan-tuan, ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi rahmatullahi alaih. Sehingga kan tuan-tuan tengok pada muka surat 114, ya, sehingga kan ya membicarakan tentang bagaimana Ali bin Muhsin dari ayah dia berkata bahawa aku diberitahu Abdul Hasan Ali dan bin Nasir, dia berkata ada seorang syekh dari golongan Syiah Imamiyah. Oh, ni dia buat main, Ibnu Jauzi buat main. Rupanya saran ini juga orang yang selalu menghidupkan kembali kepercayaan ini, dia main daripada seorang syekh tokoh seorang golongan Syiah Imamiyah. Ibnu Jauzi buat main, yang datang ke Baghdad, yakni di Iraq, bersama-sama kami yang namanya Abu Bakar bin Fallas. Dia bercerita kepada kami bahawa satu ketika dia menemui seseorang yang juga dikenali sebagai pengikut Syiah. Pengikut Syiah. Tapi kemudian orang itu mempercayai tentang pemindahan roh ini. Dan dia menuturkan saat kulihat di hadapannya ada seekor kucing hitam.
Maknanya apa? Dia cerita hak pun ikut Syiah ni pun. Sebab tu geng Syiah ni tuan-tuan, dia punya rujukan yang tidak kuat. Sumur mereka tuan-tuan tidak kuat, mudah sangat ditepis oleh ulama-ulama kita, mudah sangat tuan-tuan. Tapi orang awam yang tidak mempunyai kekuatan ini, orang awam yang tidak mempunyai kekuatan disiplin ilmu, dia mudah terpengaruh dengan kefahaman-kefahaman, khususnya Syiah ini tuan-tuan. Tapi ulama-ulama kita yang amanah dengan ilmu, maka mempunyai sumber yang kuat, disiplin ilmu yang kuat kerana menjaga ini. Ya, dia mengatakan bahawa Syekh ini tuan-tuan sekalian, dia tengok seekor kucing hitam yang dibelai-belai dan juga meraba-raba di antara kedua matanya. Dia pegang kat mata kucing hitam tu. Kulihat mata kucing itu menitiskan air mata. Oh, dia duduk perhati kat mata kucing tu. Air mata kucing tu keluar. Air mata kucing tu keluar kerana memang begitulah keadaan kucing. Lah, dia tengok main kelintir mata, memang keluar air mata lah. Itu sekalian, macam kita lah tuan-tuan, mata kita gatal, kita duk tenyih mata. Walaupun tak sedih pun, walaupun tak teriak, tapi keluar air mata tu. Kita juga kucing ni. Dia duk tenyih mata kucing tu sampai keluar air mata kucing, dan itulah sifatnya. Keadaan begitu. Lalu orang itu menangis terseseru. Bila kawan dah tengok, dia menangis juga. Bila kucing itu keluar air mata, dia pun menangis. Dia pun menangis. Kemudian tanya aku, kenapa hang nangis? Orang tanya dia, hang nangis kenapa? Dan dia menjawab, celaka engkau. Oi, dia maki pula orang tu. Celaka hang. Apakah engkau tidak melihat kucing ini menangis? Setiap kali aku membelai kedua matanya. Oi, dia marah pula kawan tu. Dia kata, hang tak tengok ke kucing ni menangis? Hang tak rasa belas ihsan ke? Oh, dia tanya lagu tu. Tidak ada pada diragukan ini roh ibuku yang menetis kepadanya. Oh, dia faham bahawa kucing hak keluar air mata tu, dan dia menangis itu sebab apa? Sebab dia beranggapan bahawa itu adalah roh ibunya. Wal'iyadzubillah. Ini kepercayaan yang karut marut yang dilakukan oleh ni pengikut Syiah ni tuan-tuan. Ya, bahkan dia mengatakan bahawa ibuku menangis kerana melihatku sentiasa menyesali kematiannya. Oh, dia faham bahawa mak dia mai jumpa dia balik, jelmaan balik dengan apa? Dengan seekor kucing hitam. La haula wala quwwata illa billah. Lalu orang itu bercakap, ya, dengan kucing dan membuatnya seakan-akan mengerti perkataan itu. Bersembang ni macam sembang dengan kucing. Oh, dia jadi agama ni macam jadi pening tuan-tuan sekalian. Dia sembang seolah dia bersembang dengan binatang ini. Lalu kucing itu, ya, dia dibuat maknanya dia bunyi kucing macam mana tuan-tuan? Miau lah kan. Kucing tu dia mengeluarkan suaranya sedikit demi sedikit. Maka Syekh ni pengikut ni mengatakan bahawa, apakah kucing itu mengerti apa yang kau ucapkan? Oh, dia tanya, ni kucing tu duk miau kat hang ni, hang tahu ke apa yang dia cakap tu? Hang tahu ke maknanya? Oh, ni kawan ni tanya. Kawan ni pun cerdik juga. Kawan dia kata, ya, aku tahu. Kemudian, apakah engkau minta maaf, terbalik. Maklumat ni terbalik. Saya sebut bahawa, apakah kucing itu tahu, ya, apa yang kamu ucapkan? Dia kata gitu. Bila hang cakap ni, kucing tu tahu tak? Dia kata, ya, dia tahu. Dia faham apa yang aku cakap. Kemudian kawan ditanya lagi, apakah engkau tahu mengerti tentang bunyi kucing tersebut? Kucing dia duduk miau, kan, dekat orang ni, hang tahu ke apa maksud dia? Kemudian lelaki ni dia jawab secara jujur, dia kata apa? Aku pun tak tahu. Kata aku pun tak tahu. Hak kucing duk bunyi dengan aku ni. Maka kalau begitu, engkau tidak lagi menjadi manusia, dan kucing itulah yang menjadi manusia. Kawan dia lagi cerdik daripada ada. Kalau macam tu, kucing tu jadi manusia, hang tu jadi kucing. Sebab hang tak gunakan akal hang untuk memikirkan hakikat lisan ini. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT. Tuan-tuan, dalam kepercayaan kita pun tuan-tuan, ada juga orang percaya. Dulu ni orang tua-tua kita pernah pesan, kalau mai malam Jumaat, roh akan mai kat rumah. Ada tuan-tuan. Dan hal ini pernah disebut, adakah roh orang mati boleh mengganggu dan memudaratkan orang-orang yang masih hidup? Itu soalannya. Maka perbahasan di kalangan para ulama,
nukilkan dalam satu surah dalil ini buktinya. Ayat yang 85, wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Yang bermaksud, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, roh itu dari perkara urusan Tuhanku. Perkara-perkara roh, perkara ghaib, pindah, rendah, roh ni semua, ini hak milik Tuhan. Jangan kita duk main teka-teka. Dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan, melainkan illa qalila. Kecil sikit dia. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, dia menafsirkan ayat tersebut, menyatakan bahawa Allah ingin menjelaskan bahawa akal manusia ini terhad. Jangan melampaui batas. Dan tidak mampu untuk mengetahui lebih dalam berkaitan dengan ruh. Terhad. Takat mana yang Allah habaq kat kita pasal itu, dan Nabi habaq kat kita mualah hadis-hadis yang sahih, cukup dekat tu. Jangan kita duk fikir pelik-pelik. Dan hal ini ya pernah disebut juga dalam beberapa dalam beberapa perkara, ya, disebut dalam satu Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa bi waraihim barzakun ila yaumi yub'atsun. Yang bermaksud supaya aku mengerjakan amal soleh dalam perkara-perkara yang telah kutinggalkan, tidak masa akan dapat. Sesungguhnya perkataan itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja mengatakan, sedangkan di hadapan mereka ada alam barzakh yang mereka tetap tinggal padanya hingga hari mereka dibangkitkan semula pada hari kiamat. Ya? Al-Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa ini membuktikan bahawa hari kebangkit, maknanya roh kita tuan-tuan tidak akan dikembalikan ketika mana Allah ambil nyawa kita. Tak boleh dah. Jangan duduk pandai-pandai. Bila kita mati esok, bersedialah kita pergi ke alam yang seterusnya. Dah tuan-tuan sekalian, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perkara ini menjadi asas dalam kepercayaan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, supaya kita tidak tertipu dengan belitan-belitan iblis dan syaitan ini. Ini disebut oleh Imam Ibn Jauzi, saya hanya nukilkan saja. Muslimin mukminin yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya nak tekan itu dulu perkongsian kitab kita pada pagi subuh ini. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan masuk lagi pada bab membicarakan tentang bagaimana tipu daya iblis terhadap umat Islam secara umumnya. Ibn Jauzi dia bermain macam mana cerdiknya iblis dan syaitan ni, dia cuba untuk menipu kita, bohong kita terhadap umat Islam secara umumnya. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bahas pada muka surat 14. InsyaAllah aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.